وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hanya baca satu ayat, khususnya daripada ayat ke-74 dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita cuba merenung maksud-maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita bacakan, insyaAllah. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras juga seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal antara batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya, dan ada pula antara yang pecah terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan ada juga antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang telah kamu kerjakan. Sepotong ayat tapi maksudnya cukup mendalam. Kemudian sesudah itu kata Allah, hati kamu menjadi keras. Bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan sikap-sikap orang-orang Yahudi, Bani Israel. Jadi adakah sikap-sikap itu ada pada kita? Setelah kita membaca yang lepas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang Bani Israel supaya menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi Allah uji dengan banyaknya ikan. Lalu dengan ujian itu mereka melanggar larangan Allah, lalu mereka tangkap juga ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka disumpah menjadi kera, menjadi kera-kera yang hina. Selepas daripada itu, peristiwa itu pula mereka bunuh bapa saudara mereka. Mereka melakukan pembunuhan kerana tamak akan harta, maka mereka membunuh bapa saudara mereka. Kemudian mereka jumpa kepada Nabi Musa dalam keadaan mereka buat-buat sedih, menangis, lalu beritahu kepada Musa, kami ini ditimpa masalah, bapa saudara kami ini telah mati dibunuh. Maka Nabi Musa ni bermohon kepada Allah. Nabi Musa ni kalamullah, dia boleh berkata-kata dengan Allah, kelebihan Nabi Musa. Lalu Allah kata cara selesaikan masalah itu ialah kamu mesti cari seekor lembu, lalu sembelih lembu itu, ambil lidah dan ekor dia, bawa kepadaku. Bila aku pukulkan pada mayat, nanti mayat ini akan hidup kembali dan beritahu siapa yang membunuh dia tadi. Tapi Bani Israel ni dia punya degil. Bani Israel ni punya degil. Lalu dia datang balik kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tak jelas lembu yang nak disembelih tadi jantan ke betina. Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah beritahu lembu itu lembu betina. Mereka balik. Lepas mereka balik, mereka datang lagi. Wahai Musa, kami tak tahu lembu ni guna tak untuk buat bekerja, membajak. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beritahu lembu ini lembu yang tidak digunakan untuk membajak tanam-tanaman. Lepas tu mereka balik. Dah balik tak lama mereka datang lagi. Musa, kamu jelaskan kepada kami lembu tu bagaimana keadaan dia, tua ke muda? Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu Allah beritahu lembu ini tidak muda dan tidak tua, pertengahan umur. Pertengahan umur dia, tak muda dan tak tua. Mereka pun baliklah. Mereka bila kebalik, mereka datang lagi. Wahai Musa, kami tak berapa teranglah lembu ni bagaimana rupa bentuk badan dia.
Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beritahu lembu ni sedap-sedap mata memandang. Akhirnya mereka balik lagi. Lepas tu dia datang lagi, mereka, Musa, kami tak tahu sifat sebenarnya lembu tu. Tolong jelaskan kepada kami, warna dia apa. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beritahu bahawa lembu ini warnanya kuning-kuning keemasan. Kuning-kuning keemasan. Jadi benda tu menjadi makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Macam kita lah tuan-tuan, kalau lagi banyak orang tanya tentang SOP ni, lagi lama lagi susah. Apa pun benda lagi banyak orang tanya, dia jadi makin susah. Sepatutnya bila Allah perintahkan ambil lembu sembelih, dia ambil lembu seekor sembelih aja. Tak payah banyak tanya. Tapi oleh kerana dia banyak sangat bertanya, maka jadi makin lama makin susah, makin lama makin susah. Itu sifat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni tuan-tuan, dalam dia nak melaksanakan titah perintah Allah, dia terlalu banyak cari alasan demi alasan. Sama juga orang kita, saya pernah jumpa bila saya tanya sebut tentang hukum hudud. Dalam Quran ada, kalau kita sekolah agama Johor ni belajar bab hukum hudud. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Bila kita cerita macam tu, maka ada orang bercakap, macam mana kita nak laksanakan hukum hudud? Dia kata, sedangkan di Malaysia masyarakat berbilang bangsa, berbilang kaum, kata dia. Lalu saya tanya kepada dia, agak-agak awak, tahun berapa masyarakat Malaysia ni semua jadi Melayu, jadi Islam? Tahun berapa? Kalau kita nak cerita alasannya kerana berbilang bangsa, berbilang kaum. Tahun berapa masyarakat Malaysia ni semua jadi Melayu, jadi Islam? Takkan jadi. Kerana Allah kata, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba ila lita'arafu. Kerana Allah kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah tak kata wahai orang Melayu, tapi Allah kata ya ayyuhan nas. Bangsa ni memang kita tak boleh elak, dia akan tetap berlaku. Tapi itulah antara sifat orang Yahudi. Tuan-tuan, kita jangan ikut. Di mana sifat orang Yahudi ni sentiasa cari alasan demi alasan biar tak buat perintah Allah. Kita orang Islam kena cari alasan untuk buat perintah Allah. Maka orang yang begini, Allah kata kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras. Yang tak nerima kebenaran ini bukan kerana muka kita. Sebab itu hati ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi ni dibelah dulu dada Nabi ni. Dibersihkan hati Nabi. Dibersihkan segala kotoran. Baru dimasukkan padanya iman, Islam, hikmah, kebijaksanaan. Jadi tapak tu sendiri, ibarat tapak kita nak masukkan, kalau cawan ni kena bersih dulu. Baru kita masukkan benda yang bersih, baru dia bersih. Tapi kalau dalam dia ada kopi, maka dia keluar pun masuk jadi kopi. Begitu juga kalau dalam botol ini airnya air Milo, tuan-tuan curah, dia keluar air Milo. Takkan tuan-tuan curah air kosong nak keluar curah jadi keluar air Milo, takkan berlaku. Jadi orang yang dalam jiwa dia ada agama ni ajar kita jadi baik, maka yang dibuat adalah benda yang baik-baik. Biasanya begitu. Okey, jadi Nabi tu dibelah dada tu, dibersihkan hati dia. Kita tuan-tuan janganlah pergi ambil klorok pula. Minum klorok nak bersihkan, nak putihkan balik hati. Tak payah. Kita ni beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana hati ni macam-macam diberi misal. Ada kala diibaratkan hati ini tadi macam tanah. Kalau dalam satu hadis Nabi kata hati ni ibarat tanah dengan air. Di mana air hujan ni kalau diturun dari langit, kata Nabi, dia akan jatuh dekat tanah. Tanah itu kata Nabi ada 3 jenis. Ada tanah ni kata Nabi yang bersifat kalis air. Jatuhlah banyak mana pun air, maka dia lalu aja ke atas tadi. Berhenti aja hujan, tanah tu kering.
Contohnya lah, orang tua-tua dulu kata ibarat mencurah air di atas daun keladi. Saya puas fikir, kenapa orang kata macam curah air di atas daun keladi? Rupanya tak ada kesan. Dia lalu je, kering, habis gitu je. Arti yang pertama, kata Nabi, tanah ibarat tanah yang kalis. Tanah yang kedua, kata Nabi, ibarat tanah yang keras. Yang keras ni kalau tuan-tuan tengok air hujan turun, dia menakung air. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya, depan rumah saya tu ada satu tanah. Memang tanah tu saya tengok, tanah tu saya memang biarkan dia rendah sikit. Dia keras, dia tanah. Tapi air tu bila turun, air hujan turun, dia bertakung dekat atas tanah tadi. Dia tak serap dalam tanah tadi. Ayam minum, itik minum, lembu minum, kambing minum. Tapi sayang, yang peliknya kenapa air tu tak serap dalam tanah. Dia menjadi becak air je. Rupa ini tanah yang keras kematun. Dia dapat ilmu, tapi ilmu tu tak dapat menjadikan dia lebih baik. Orang lain dapat manfaat dari ilmu dia, dia sendiri tidak mendapat manfaat daripada ilmu dia. Ini hati yang keras, macam tanah yang keras. Dan yang ketiga, kata Nabi, tanah yang boleh simpan air, serap air. Ini tanah subuh. Tuan-tuan tanam dia tadi, tanah ada yang tanah curah tadi dia kalis. Tapi ada tanah ni kita tengok dia macam kering. Tapi rupanya dalam tanah tu disimpan air. Dia ada simpan air. Itu biasanya pokok hidup subur. Dalam bab lain dia kata, peringatan yang aku sampaikan kepada kamu macam air hujan tadi. Dia kata air hujan ni kalau diturun, semua tempat timah air. Kenapa Allah Ta'ala turunkan air hujan? Kenapa? Jawabnya, kerana nak melembutkan tanah. Bila tanah ni lembut, maka pokok akan hidup segar bugah. Tapi apalah maknanya kalau air hujan jatuh di atas bukit, dia akan mengalir kat bawah. Kalau air hujan jatuh dekat atas batu, dia akan berencik. Tapi kalau air hujan jatuh dekat tanah yang lembap, dia turun mengalir dekat mana tanah ada air yang lembap-lembap tanah, biasanya di situlah hidup subur pokok-pokok. Macam tu juga tazkirah hati kita ni, bersihkan dulu hati kita. Dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, mula-mula saya kuliah dulu. Bila Nabi Musa datang kepada Fir'aun, iz'aba ila Fir'aun innahu tarah, dia melampau, bagi betulkan Fir'aun. Nabi Musa tu dia baca doa yang sampai hari ni kita baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa tu dia berdoa. Dia Nabi, dia Rasul, dia berdoa kepada Allah. Kalaulah Nabi Musa yang nak menyampaikan tu berdoa, yang dengar macam ni lah tuan-tuan. Macam ini cawan, maka tuan-tuan tutup awal-awal lah. Ada orang dia duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, awal-awal dia dah tutup dulu hati dia. Dia tutup, dia tak nak dengar. Maka tutup ni tuan-tuan curahlah banyak mana pun air, curahlah banyak air curah. Air tak akan masuk dalam cawan ni. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, tama-tama dulu buka pintu hati kita, yang memang kita nak dengar. Memang kita nak dengar. Malam tadi saya habis ceramah di Melaka, lepas tu dekat Tanjung Gading, seorang penceramah daripada Kuala Lumpur datang. Kita ni kan bercita-cita nak jadi hamba Allah, maka kita pilih pemimpin, dia kata, yang taat kepada perintah Allah. Hidup kita ni ada dunia dan ada akhirat. Yang nak jadi pemimpin ni, pemandu yang bawa kita bukan sekadar bahagia dunia, tapi kita nak pemimpin yang boleh bawa kita bahagia dunia dan akhirat. Sekadar bahagia dunia ni senang aja, yang susahnya bahagia dunia akhirat tu tadi. Okey. Maka kemudian hati kamu menjadi keras, kata Allah, seperti batu. Dia ibaratkan macam batu. Bila keras tu macam batu, batu ni kalau air, dalam hadis yang kita baca, kalau air direndam dalam batu, takkan dalam batu direndam dalam air takkan jadi lembut, kata Nabi. Maka sebegitu juga hati yang keras, kata Nabi, takkan guna padanya nasihat. Habis macam mana? Maka jadi lembutkan dulu hati kita. Macam mana nak lembutkan hati kita? Dalam kitab lain ada kata. Dia kata, antara Nabi kata, ya bena Adam la takum mimma yukassirul taubah wa yutawwilul amal wa yarjul akhirah bighairi amal. Yaqulul qaulal abidin wa ya'malul amalal munafiqin. Apa kata Nabi? Wahai sekian manusia, satu, jangan kamu menjadi orang yang suka mengetepikan taubat. Itu nombor satu. Itu jalan melembutkan hati kita.
Ha? Kita jangan tuan-tuan nak lembutkan hati, tuan-tuan taruh pula kelorok. Jawab dalam bahasa kasarnya mam and the push. Kita nak lembutkan hati ni, kata dia, antaranya jangan kamu jadi orang yang suka mengetepikan taubat, beristighfar selalu. Satu. Yang kedua, kata Nabi, jangan kamu jadi orang yang panjang angan-angan nak masuk syurga Allah, tapi kamu tak beramal. Yang masuk, yang beramal tu pun belum tentu masuk syurga. Yang tak beramal, jadi jangan sibuk angan aja. Kita nak makan, nak kenyang, kita makan. Maka begitu juga kita beramal. Yang kedua, kata Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, jangan kamu menjadi orang yang kata-kata, kata Nabi, macam orang yang abid, ahli ibadat. Cakap kamai sedap, tapi perangai macam orang munafik, kata Nabi. Perangai dia, orang munafik ni dia berpaling. Depan lain, belakang lain. Luar lain, tengok muka lain, dalam lain. Ini sifat orang munafik ni. Mulut dia lain, tapi dalam tu sifat orang munafik tu lain. Busuk hati dia. Busuk hati dia tadi. Dan dia kata, jika diberi orang munafik ni, kata dia, antara sifat orang munafik, satu, jika diberikan kepadanya sesuatu perkara, maka dia tak pernah rasa cukup. Dapat satu, dia nak lagi. Dapat lagi, dia nak lagi. Dia lagi, dia nak, dia nak, dia nak. Dia je nak. Itu sifat orang munafik. Dan jika dia tak boleh sesuatu, kalau dia tak dapat sesuatu, orang munafik ni, dia tak pernah sabar. Dia tak pernah sabar. Dia minta, tak dapat. Dah dapat, tak pernah cukup. Dah dapat pula, dia kata tak dapat, dia tak pernah sabar. Allah suruh kita ni bersabar. Apa pun berlaku, kita bersabar. Seterusnya yang ketiga, orang munafik ni, dia menjuruh orang buat baik. Buat baik. Dia kata jangan makan rasuah, dia sendiri makan rasuah. Jangan makan riba, dia sendiri makan riba. Jangan berpecah belah, dia sendiri berpecah belah. Kemudian dia kata, dia sendiri tidak berhenti daripada, dia mengasihi orang soleh. Kalau tanya sayang tak orang soleh, kita dulu kasih kepada Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada. Kalau Nabi dah tak ada, yang ada orang soleh, orang yang baik. Dia kata dia sayang kepada orang yang soleh, orang yang baik. Tapi sayang, dia tak nak bersama dengan orang yang baik. Dia nak juga orang yang jahat, yang jenis kaki rasuah, yang makan rasuah. Bukan sikit-sikit, berbilion-bilion duit di bedal, berjuta-juta. Dia pilih juga dia jadi pemimpin ni. Faham-faham tak faham, buat macam faham aja. Dia membenci orang munafik. Dia kata dia tak suka orang munafik. Tapi sebenarnya dia sendiri termasuk dari kalangan orang yang munafik. Kata hadis ni. Dia cakap satu benda. Dia kata jangan makan ni, jangan makan rasuah, jangan makan gini, amanah dan sebagainya. Tapi dia sendiri yang makan rasuah. Makan duit rakyat. Kadang-kadang dia makan, dia sendiri makan. Dia mengatakan hal yang tidak disuruh. Dia minta kesetiaan, tapi dia sendiri tak setia. Bual tadi dekat luar, tadi ada sahabat datang bual dengan seorang. Lama saya kata orang kita Melayu ni bergaduh. Kalau tuan-tuan ingat orang kita Melayu ni bergaduh berapa puluh tahun, saya ingat dekat 56 tahun, 50 tahun bergaduh. Parti-parti politik. Akhirnya dapat bertaut balik, berkasih sayang balik. Tahun sekitar 2019 hari tu dapat bersatu balik, semua dah bergabung balik jadi baik dah. Tiga-tiga parti-parti politik ni dah berbaik-baik. Betul tak betul? Dah elok-elok berbaik pula, dia minta setia. Tapi dia tinggalkan orang lain. Dia buat hal dia pula sendiri. Dia sendiri tak setia. Tu yang sedih kita kan. Allah kata wa'tasimu bi ablillahi jami'a wala tafaraku, jangan pecah belah. Dia nak juga pecah belah. Allah suruh kita jalinkan hubungan tali silaturahim. Dia putuskan hubungan tali silaturahim. Sebab apa? Ini dia. Kata Ustaz Ismail Kamus, al-fulusu fid dunia wa mampu sufi akhirat. Itu bukan hadis, tuan-tuan tak payah hafal. Kerana nak duit.
Hari ni nak satukan balik, agak-agak orang Melayu boleh satu, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak anggap penting perkara bersatu pecah belah ni, tuan. Jangan tak anggap penting. Sebab tiap-tiap Jumaat kita diingatkan wa'tasimu bi'ablillahi jami'ah. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'ah. Tiap-tiap minggu kita diingat bila solat fardu Jumaat. Tiba-tiba dah elok-elok, dah setia, dah tiga-tiga, dah berbaik-baik, dah alhamdulillah. Dia pula jadi perangai mungkir janji. Dia minta orang setia dengan perjanjian itu, tapi dia sendiri tidak setia dengan perjanjian itu. Tak ke sifat munafik tu nama dia. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, bahawa setiap hari yang baru ni, kata dia, maka bumi sentiasa tegur engkau dengan 3 benda. Bumi ni setiap hari ni kita duduk jalan ya, kan? Maka bumi ni akan tegur kita. Cuma kita tak dengar. Apa kata dia? Hei manusia, engkau berjalan di atas permukaan aku. Engkau berjalan dekat muka aku ni, engkau berjalan, kau cari jalan merata atas muka aku ni, atas muka ni. Tapi engkau lupa bahawa satu hari nanti engkau akan disimpan dalam perut aku. Engkau simpan besok dalam perut aku. Hei manusia, dia kata engkau memakan segala sesuatu atas muka bumi ni. Kau makan. Semua benda engkau makan. Tapi engkau lupa satu hari nanti engkau akan kena makan ulat dalam perut bumi. Ulat-ulat cacing-cacing akan makan kau, kata dia. Wahai manusia, aku ini adalah rumah kesunyian. Sunyi. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok tadi saya cakap dekat Paik Raja. Musim hari ni orang kempen. Mana tempat orang pergi. Betul tak betul? Warung pun orang pergi. Gelanggang bola pun orang pergi. Stadium pun orang pergi. Rumah ke rumah orang pergi. Yang orang tidak berkempen dekat mana? Dekat mana? Kubur. Bakri Batu 6 ada orang kempen. Orang-orang kubur, pangkahlah aku. Ada tak ada? Maka kata Nabi, aku ini, kubur ni kata, aku ni rumah kesunyian, tak ada orang nak datang. Betul tak betul? Betul. Aku ni rumah tempat pertanyaan. Aku ni rumah persendirian. Aku adalah rumah kegelapan. Gelap. Tak ada lampu, tak ada karen. Sekarang ni terang kalah banyak baca Quran masa kita hidup ni. Aku ni rumah kala dan ulat. Maka diamilah aku dan jangan engkau menghindar daripada aku. Kamu tak akan boleh lari. Satu hari kamu tetap akan masuk ke dalam liang-liang kubur. Dan mengalir dia kata, padahal di antara batu itu ada terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Batu tu kadang-kadang mengalir air sungai. Celah-celah batu kita tengok mengalir air. Dan ada pula antaranya yang pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Ada yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Kehebatan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Yang ni kita kena faham. Yang ni kita kena faham. Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah lalai daripada apa yang kita kerjakan. Sebab itu manusia ni tuan-tuan, dia bergantung kepada mana takut dia kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut, insya-Allah dia takkan buat benda maksiat. Para pemimpin ni tuan-tuan, kalau dia ingat akan syurga, dia ingat akan neraka, nescaya dia takkan buat jahat. Itu yang saya katakan kepada tuan-tuan marin dalam hadis yang saya pernah baca kepada tuan-tuan, hadis yang ke-15. Nabi kata, ya bana Adam, in salah adinukum, kata Nabi. Jika sekiranya ya bana Adam, in salah adinukum walahmukum wadamukum salaha amalukum walahmukum wadamukum. Ini letaknya manusia yang kita nak pilih menjadi pemimpin. Nak pilih jadi suami. Nak pilih jadi isteri. Nak pilih jadi kawan. Nabi kata, wahai sekian umat manusia, jika sekiranya telah baik agama kamu, kata dia, daging kamu, darah kamu, maka akan baik jugalah amal-amal perbuatan kamu. Itu sifat-sifat yang kita nak pilih. Kan, kalau jadi pemimpin dia ada agama, dia tahu ada pahala dan dosa, halal dan haram. Dosa dan pahala tu dia ada. Tapi kalau yang tidak ada agama, dia melanggar
Membusing tak kisah hukum lagi tadi. Dan dia kata huraian dan tafsiran ayat ini, Allah menyifatkan kedegilan orang-orang Yahudi dan lain-lain daripadanya disebabkan kedengkian mereka mengakui perkara yang hak dengan benar. Kerana mereka Yahudi ni tak ngaku kebenaran. Mereka digambarkan sebagai berhati keras seperti batu, kata Allah. Kerasnya hati mereka ni macam batu. Batu kalau rendam dalam air tak lembut. Habis macam mana nak jadi lembut ustaz? Tak lekuk. Kalau dia setitik demi setitik, macam saya cakap dah tuan-tuan, ada seorang doktor jumpa saya, berbual saya kuliah. Alhamdulillah malam tu orang menangis. Subuhnya, paginya, besok subuhnya ramai orang masjid. Dapat 3-4 soft. Lepas maghrib 2 minggu, 2 bulan lepas daripada tu, orang balik kosong balik. Macam mana jadi macam tu dok ustaz? Marin ramai orang datang lepas ustaz ceramah. Saya kata itulah kalau batu ni dia menitis air doktor, setitik kerah macam mana batu tu dia akan jadi lembut insya-Allah. Tapi kalau setahun sekali baru menitik, doktor, agak-agak bila batu tu nak lekuk. Sebab itu kita orang Islam ni tuan-tuan, dia tak boleh tinggalkan majlis ilmu. 3 hari tak baca Al-Quran, 3 hari tak dengar hadis Nabi, bimbang hati kita ni dia jadi keras. Tu yang hidup gesah gelisah. Jangan ingat bila tak duduk majlis ilmu, itu macam kita makan lah. Kita makan, kan kena makan 1 hari 2-3 kali makan. Maka rohani kita pun perlu juga makanan. Tu tadi. Maka menjadi kiasan, sedangkan besi pada pandangan kita lebih keras daripada batu. Tapi kenapa Allah tak kata hati mereka tu macam besi? Sebab kenapa Allah tak kata hati mereka tu macam besi, bahkan lebih keras daripada besi? Jawapan dia tuan-tuan, kerana besi dia tak kuat. Hebat macam mana pun besi, kalau tuan-tuan bakar, dia cair, dia lebur. Tapi batu kalau tuan-tuan bakar, dia berjadi lagi keras, lagi keras, lagi keras. Orang potong besi tuan-tuan, orang potong besi biasanya pakai apa? Dia tak pakai besi. Biasanya dia pakai batu asah besi mesin yang batu tu tadi. Ini tu menunjukkan kepada kita. Tapi batu yang begitu keras, dia menangis. Kisah yang saya cerita kepada tuan-tuan kan, bila Fatimah pusing batu kisaran tu, dia menangis. Nabi ambil, Nabi pusingkan batu tu, pusing tu kisar. Sambil kisar, batu tu menangis. Bila batu menangis, Nabi tanya, kenapa kamu nangis wahai batu kisaranku, anakku Fatimah Az-Zahrah? Cerita ni tuan-tuan boleh buka pada kitab Kasyaful Asrar, di hujung kitab Kasyaful Asrar tadi. Tuan-tuan, dia kata aku menangis ni sebab apa? Kalau kau perintahkan aku kisar gandum 2 negeri, Yasrib dan Maghrib, Madinah, Mekah, Madinah, aku sanggup. Habis kenapa kamu nangis? Aku nangis ni ya Rasulullah kerana aku dengar dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Pelihara diri engkau, kaum keluarga engkau dari bakaran api neraka. Kerana umpan api neraka ni kata Allah manusia dan batu. Jadi sebab itu aku nangis. Kenapa Allah tak kata umpan api neraka tu besi? Kerana besi dia keras macam mana, dia bakar, dia cair, dia lebur. Timah tuan-tuan bakar kuat macam mana, dia bakar, dia cair, dia lebur. Tembaga kuat macam mana, dibakar, dia cair, dia lebur. Tapi besi, batu kalau dibakar, dia bertambah keras, bertambah pejal, malah dia mampu mengakis besi yang kuat tadi. Tapi batu mampu menangis, takut azab seksaan Allah. Kita manusia senyum aja. Bila Allah kata ar-rashi wal murtashi finnar, yang beri rasuah, yang terima rasuah. Negara kita berapa banyak rasuah berlaku tuan-tuan? Masuk neraka. Berapa banyak, berjuta, berbilion duit tadi tuan-tuan. Orang kita kadang-kadang pilih juga orang jenis kaki rasuah ni kadang-kadang sebagai pemimpin dia. Saya tak tahulah kadang-kadang orang kita kan hilang pertimbangan dia tadi. Okey.
Dan dia kata keteguhan tadi, sedangkan batu sejuk, dia kata keras besi masih boleh dilembutkan, dilebur atau cairkan dengan api, sedangkan batu sejak dahulu lagi merupakan lambang melambang kekukuhan dan keteguhan. Hati yang keras seperti batu ialah hati yang sudah tidak dapat dilembutkan, dilentur dan dibentuk atau diperbaiki dengan petunjuk dan kebenaran yang akhirnya akan membinasakan seluruh tubuh dia tadi, kerana hati itu dah keras sangat. Jadi bila Nabi kata tadi, jangan kamu jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Setiap hari umur macam kita ni tuan-tuan, macam saya, macam tuan-tuan, jangan lupa nak bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, hari-hari. Sebab kita ni ada salah, ada silap, ada dosa. Jangan tepi. Dan dua, kalau tuan-tuan tak dapat pegang banyak hadis tadi, dapat dua jadilah. Satu, kata Nabi, jangan jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Dua, jangan jadi orang yang angan-angan tinggi nak masuk syurga Allah, nak masuk Jannatul Firdaus, tapi amal tak ada. Sedangkan yang beramal tu pun belum tentu dapat, apatah lagi yang tak beramal. Jadi kita beramal, barulah kita boleh harap-harap insya-Allah Allah bagi kita syurga Allah Ta'ala. Orang Yahudi digambarkan sebagai orang yang berhati keras dan takbur dan tegar. Mereka sedikit pun tidak berasa belas kasihan terhadap orang lain. Mereka melakukan pembunuhan dan perkosaan tanpa segan dan silu dan kasihan. Dia tak ada rasa segan silu. Tuan-tuan tengok hari ini apa yang berlaku, tengok. Dia bunuh ke, dia sembelih ke orang Islam, suka-suka dia aja. Orang-orang tua, anak-anak dan wanita diperlakukan sama sahaja seperti mana orang dewasa. Peristiwa seorang anak kecil yang berlindung di belakang bapanya ditembak mati tentera Yahudi amat menyayat hati pada Allah baru ini. Sebagai apabila di tiap-tiap kematian ini disiarkan di kaca televisyen seluruh dunia, bagaimana dia bunuh anak-anak yang kecil. Jahatnya perangai dia seperti mana Fir'aun itu bila dia tidur dia bermimpi. Zaman Nabi Musa, Namrud tidur dia bermimpi. Orang datang masuk istana dia, pijak mahkota di Fir'aun, maka disuruh dikerah bala tentera, mana lahir bayi-bayi maka hendaklah dibunuh. Wahal bayi lagi. Kerana apa? Kerana dia nak ngekalkan kekuasaan dia. Kan kezalim tu budak tu, biarlah dia hidup. Yang lawan kita ajalah. Kalau kita nak lawan, yang lawan kita. Yang tak lawan kita, nak apa kita pergi buat tu. Itulah kezaliman kaum Yahudi. Menyayat hati. Apabila si bapa menoleh ke belakang, anaknya itu telah terkulai layu, mereka pasti tidak akan bertemu lagi di dunia. Bapanya itu tidak akan menyengolahkan anaknya lagi dan gugur syahid dengan senjata musuh Allah, iaitu Yahudi laknatullah. Itu tadi sekarang ni, kalau ikut semalam pada kenyataan seorang doktor, dia kata sekarang ni mereka berduyun-duyun ke Palestin. Mereka dikumpulkan, katanya itulah titik akhir dia. Bila dia kumpul semua sekali, memanglah itu tanda-tanda bahawanya satu hari ini akan habislah Yahudi. Kita harap berlaku begitulah tuan-tuan. Itu perangai Yahudi sikit. Dan hari ini kita yang bersifat seperti watak-watak. Tuan-tuan bacalah. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam yang saya kata kepada tuan-tuan marin dalam kitab Membudayakan Sunnah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sekarang ni mereka tanam kawasan yang mereka ada tu dengan pokok yang dinamakan pohon gharqah. Pohon gharqah ni tuan-tuan, kalau ada orang kata rupa dia ustaz macam pokok payung Indonesia. Kenal pokok payung Indonesia? Dekat sekolah saya tu depan tu ada 2-3 batang. Dia naik tu biasanya batang dia ada duri. Dia rendang begitu. Dia tak tanam pokok lain. Dia tak buat tembok tebal-tebal. Tapi dia tanam pokok warqah tu. Dalam kitab Membudayakan Sunnah Jabatan Agama Islam Negeri Johor ada sebut bab itu. Kan? Semua akan bercakap. Ini Yahudi. Ini Yahudi. Bunuh dia. Duduk kat batu bercakap. Duduk kat bukit bercakap. Kecuali sebatang pokok. Pokok yang tak sebut. Nama dia pohon gharqah. Maka mereka tanam pokok tu di sekelilingnya tadi tuan-tuan. Atas keyakinan dia bahawa pokok itulah yang tak bercakap kedudukan dia besok.
Maknanya dia yakin tak dengan Nabi? Dia percaya tak dengan Nabi Muhammad? Dia percaya. Tapi oleh kerana sombong hati dia, oleh kerana Nabi Muhammad dari bangsa Arab, daripada bangsa Arab Quraisy, sedangkan nabi-nabi lain daripada bangsa Yahudi, maka mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana sombong. Kita hari ini masih lagi terima, tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Dia kata musuh Allah iaitu Yahudi laknatullah pada kesalahan anak kecil ini sehingga diperlakukan sedemikian. 2 orang kanak-kanak digilis kereta perisai yang dipandu oleh musuh Allah yang keras hati ketika berjalan di sekolah. Kanak-kanak dilanggar dengan kereta perisai itu digelik ni tadi. Kalau tuan-tuan ingat dulu di Bosnia, ingat tak? Dicocok orang perempuan mengandung tu, dicocok. Dia karit, dia belah kan, keluar bayi tadi, dikerat kepala dia buat main bola. Kalau tuan-tuan ingat dulu dekat Thailand, Thaksin Shinawatra dulu. Dia punya jahatnya saat orang Islam tu berpuasa. Saat orang Islam berpuasa, tuan-tuan, diikat belakang tangan ni. Ikat belakang tangan ni, puasa. Disusun atas terak tu bertindih. Macam susun roti tu. Sekeping, 2 keping. 4 orang, 5 orang, 5 orang. Ditutup dengan kain kembis. Mati orang Islam pada ketika itu. Tapi adakah Islam ini akan bertambah sedikit? Tak. Islam ini agama ciptaan Allah. Kalau ikut kepala otak, Islam ni makin lama makin sedikit. Tapi tak. Oleh kerana Islam ni agama ciptaan Allah, kita suka kedamaian, dia akan naik. Kau tahan lah macam mana kau tahan pun, Islam ni tetap akan berkembang. Walaupun mereka tak suka. Habis kita ni macam mana Ustaz? Maka kita sentiasa istiqamah berpegang kepada ajaran Islam. Kerana ajaran Islam ni ajak kita jadi baik, tuan-tuan. Perhatikan sungguh-sungguh. Maka inilah sebahagian senario yang berlaku di Palestin, negara yang dikuasai, diperkosa oleh Yahudi. Orang Palestin dianggap pengganas kerana menentang mereka, sedangkan mereka hanya menuntut hak mereka sahaja. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Doa yang kita selalu baca. Pengajaran dan kesimpulannya, batu yang mempunyai sifat lebih keras daripada besi. Hati yang keras seperti batu bererti hati yang sudah tidak boleh dilembutkan walaupun dengan apa cara sekalipun. Batu yang keras, yang lebih keras daripada besi. Tetapi hati yang keras seperti batu bererti hati yang tidak boleh dilembutkan. Jadi hati keras ni lagi payah, tak boleh terima peringatan. Yang kedua, orang Yahudi disebut sebagai berhati keras seperti batu kerana melakukan kekejaman dengan sewenang-wenangnya tanpa rasa belas kasihan. Dia buat sewenang-wenang dengan tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, kita perlu menilai hati dan memastikan hati tidak keras seperti batu. Jadi hari ini kita kuliah agak pendek, tuan-tuan, kerana saya ada urusan nak bertemu doktor ikutkan pada pukul 8 tadi. Tapi saya minta tangguhkan sikit. Jadi saya nak bertemu doktor. Kita tawakufkan kuliah kita sampai sini sahaja, tuan-tuan. Sini ada permintaan untuk buat tahlil ringkas kepada Puan Hajah Zakiyah binti Su'ib kita hanya boleh hadiahkan Fatihah kepada almarhum Puan Hajah Zakiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, tuan-tuan, kita akan memilih pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang beragama, yang berpegang kepada ajaran Islam, supaya kita selamat hidup di dunia, insya-Allah kita selamat hidup pada hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, berkaitan dengan sumbangan yang saya beritahu kepada tuan-tuan itu, subuh Sabtu baru ni saya berkuliah di
satu masjid di Sungai Pulai. Jadi habis saya selesai kuliah tu, saya bersembang dengan seorang tadi. Maka orang tu pun kata, Ustaz, dia terus cakap dengan saya, Ustaz balik terus singgah ambil beras, Ustaz. 20 beg dekat Payut Jawa dan hantar kat madrasah tu. Jadi saya dah hantar 20 beg dah dekat madrasah tu. Jadi saya tak nak banyak-banyak pegang amanah orang. Saya takut saya tak boleh selesaikan. Jadi tuan-tuan jangan bagi saya dari masa ke semasa nanti saya susah nak ingat. Saya takut termakan duit tuan-tuan tu.